Dibawakan khas oleh Old Town White Coffee. Segarkan pagi anda dengan secawan kopi. #Kopi dulu, makan dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala sentosa. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar Malaysia? Terima kasih kerana memilih untuk bersiaran bersama kami di saluran 502 ketika ini. Pastinya bersama saya Nurul Hidayah Umul. Dan hari ini menceriakan hari anda. 13 Disember 2022 telah pun memasuki harian Selasa. Begitu pantas sekali masa berlalu. Selang tak sampai dalam berbaki 20 hari lebih. Kita akan menuju ke tahun baru. Setakat ini nak tanya bagaimana azam anda telah tercapai, telah tertunai. Sekiranya tidak, tak mengapa, tidak ada terlambat, tidak ada istilah terlewat ya sekiranya anda tidak mahu bermula daripada sekarang. Dan dalam pada itu untuk mengekalkan keceriaan pada hari-hari anda, apa kata anda terus saja bersiaran bersama kami sehingga ke akhir rancangan nanti, dan pastinya kami membawakan topik-topik yang begitu menarik, dan yang pastinya untuk memulakan mood yang baik kita perlulah bersangka baik, berfikiran baik dan memberikan sesuatu aura yang baik, dan juga begitu juga perkongsian. Elakkan daripada berkongsi maklumat yang tidak sahih dan elakkan daripada menimbul sebarang elemen provokasi. Dan hari ini kita akan bercakap mengenai pelbagai topik yang menarik, iaitu elak provokasi demi ketenteraman negara. Pastinya kerana sedia maklum ya, negara kita merupakan negara terdiri daripada berbilang kaum. Seharusnya kita menjaga keharmonian ini agar ianya tidak terjejas. Dan tanpa membuang masa seperti biasa, kita nak berkongsi mengenai bagaimanakah perkembangan berita semasa. Pastinya kita akan bersama dengan Ashraf. Hari ini kita nak saksikan perkembangan berita di portal bernama, dan seterusnya bersama dengan rakan penyampai dari Bilik Berita. Silakan Ashraf dengan laporan anda. Baik Nurul, terima kasih. Macam biasalah kalau waktu pagi lebih ceria juga kalau kita boleh kopi dulu, makan dulu bersama dengan Old Town White Coffee. Dan masa sama juga kita nak saksikan apakah situasi semasa berlaku di Malaysia. Situasi hujung tahun ni seperti biasa, keadaan cuaca yang tidak menentu macam semalam, malam tadi pun hujan renyai-renyai di kawasan Lembah Kelang. Dan kalau kita tinjau di kawasan beberapa negeri di Malaysia ini, khususnya di Kelantan dan Pahang, kes berkaitan tentang mangsa banjir berlaku peningkatan di pusat penempatan sementara ataupun PPS. Dengan kalau kita lihat di Kelantan ini, jumlahnya meningkat di Pasir Mas. Daripada sebelum ini hanya melibatkan 1,626 orang, kali ini meningkat kepada 1,929 orang. Begitu juga yang berlaku di negeri Pahang, khususnya di Pekan apabila menjadi daerah terbaru berlakunya mangsa banjir yang telah pun ditempatkan di PPS. Dan masa sama juga, kalau saya boleh kongsikan di sini, negeri-negeri seperti di Johor, di Perak dan juga di Kelantan berlaku penurunan mangsa banjir. Kita harapkan supaya ianya akan berterusan pengurangan tersebut, kerana kita sedia maklum bahawa hujung tahun dan tahun depan juga kita nak melakukan banyak perihal, dan sekiranya telah pun diarahkan untuk berpindah, maka cepat-cepatlah pindah. Dan difahamkan juga untuk negeri-negeri yang terkesan, pelbagai aset telah pun dibawa ke sana, khususnya daripada negeri-negeri yang tidak terkesan, bertujuan untuk memastikan supaya mangsa-mangsa banjir ini dapat diselamatkan, dapat membantu juga kepada proses menyelamatkan mangsa-mangsa banjir. Itu pertama berkaitan tentang soal banjir di Malaysia. Selanjutnya kita nak bercakap tentang hubungan dagangan antara negara Malaysia dan juga Timor Leste. Semalam telah pun difahamkan bahawasanya Presiden Timor Leste telah pun menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Yang Tudun Al-Mustafa Billah Shah. Dan bercakap soal Timor Leste ini merupakan sebuah negara yang mempunyai hubungan dagangan yang Malaysia ini ke-8 terbesar kepada Timor Leste dengan jumlah dagangan sehingga Oktober lepas iaitu sebanyak 86.4 juta US dollar. Dan difahamkan juga Malaysia merupakan negara import yang tertinggi, iaitu yang ke-7 kepada negara Timor Leste dan merupakan yang ke-13 bagi ekspor. Dan daripada perbincangan dan juga hubungan ini difahamkan bersama-sama dalam perjumpaan tersebut adalah Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan juga Menteri Luar Negeri. Dan kita harapkan agar hubungan dagangan antara kedua-dua negara ini akan berterusan dan sekaligus membantu untuk merancakkan ekonomi bagi kedua-dua negara.
Selain daripada itu juga, antara salah satu yang menarik juga buat industri fashion tanah air negara apabila kita telah pun melebarkan sayap khususnya bagi mereka Malaysia Wan and Mary yang telah pun membuat penampilan sulung di negara Thailand dengan memperagakan sutera ataupun dalam sebuah program yang dikenali sebagai Minggu Fashion Antarabangsa Sutera Thai mempersembahkan hampir 23 helai kain sutera Thai yang bercirikan pelbagai konsep dan diletakkan elemen kebaya, elemen negara Malaysia dalam pementasan ini. Dan yang menariknya, antara yang digunakan ataupun motif yang digunakan adalah ikan laga. Ikan laga Siam sebenarnya. Kalau bercakap soal ikan laga ni kan, kita lihat bagaimana corak di hadap ikan tersebut yang cukup cantik. Dan ikan laga ni sendiri pun melambangkan kepada makna kecantikan dan juga kebebasan. Dan kita harapkan agar penampilan sulung ini di negara Bangkok atau negara Thailand ini akan membuahkan hasil dan terus memacu jenama Wan and Mary ini ke persaudaraan antarabangsa lagi. Dan selain daripada juga bercakap soal isu semasa, kita tak boleh lari berkata tentang harga minyak. Ni kalau minggu ni kita lihat mungkin ada peningkatan harga minyak di Malaysia mungkin, walaupun belum lagi diumumkan secara rasmi. Ianya sebenarnya mungkin akan disebabkan kerana berhentian daripada harga minyak dunia yang melonjak susulan daripada masalah gangguan bekalan minyak saluran minyak daripada Kanada ke Amerika Syarikat, yang menyebabkan lebih kurang hampir 600,000 kekurangan tong dikeluarkan daripada hari kebiasaannya dalam masa tempoh sehari. Dan dalam masa yang sama juga, ianya telah pun menyebabkan kepada berlaku peningkatan harga lebih kurang sebanyak 0.78% berbanding 71.46 setong US dolar Amerika Syarikat, yang ini telah pun dikeluarkan oleh Penanda Aras oleh America West Texas Intermediate ataupun WTI. Dan daripada situ juga kita kena maklum bahawasanya harga minyak dunia ini juga dapat dilihat daripada harga Brent, di mana harga Brent juga jatuh kepada 75.74 dolar US setong. Dan ini menyebabkan kerana kebimbangan kalau rizab antarabangsa daripada Persekutuan Amerika Syarikat dinaikkan di tengah-tengah kebimbangan ini. Walau bagaimanapun, kita harapkan supaya situasi ini dapat ditangani segera, kerana bila cakap soal harga minyak dunia ini, ia memberi kesan secara langsung bukan semata-mata soal harga minyak semata-mata, tetapi harga barang-barang lain, kerana ia menyebabkan kepada kos asas bagi mana-mana industri ataupun perdagangan. Dan hari ini juga tadi Nurul ada sebut apakah yang akan kita bincangkan. Menariknya hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Rizal Kamruddin. Kita nak bercakap soal memudahkan urusan pengurusan jenazah, dan dalam masa sama disebut tadi juga soal provokasi. Kita akan bersama dengan Dr. Nur Niwandi Mat Nordin bercakap soal provokasi yang barangkali agak membimbangkan ketika ini, dan kita nak redakan kerana tersebut. Nanti kita akan diskusikan bersama dengan beliau. Dan banyak lagi program-program menarik ataupun maklumat-maklumat menarik, boleh terus saja bersama kami di bernama.com untuk mendapatkan laporan dan juga perkembangan terkini. Dan sekarang ini kita nak saksikan pula apakah situasi di Malaysia soal cuacanya, dan bersama dengan rakan penyampaian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam sejahtera dari Bilik Berita. Dua wanita dan seorang kanak-kanak cedera selepas terjatuh daripada satu permainan fun fair di Eco Grande Puncak Alam malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Selangor, Superintendent Ramli Kasar berkata, ketiga-tiga mangsa terjatuh ketika permainan sotong ride sedang berjalan. Terdahulu, beberapa video dan gambar mengenai kejadian ini tular di laman sosial. Menurut Superintendent Ramli, pihaknya bergegas ke lokasi kejadian selepas mendapat panggilan telefon mengenai insiden berkenaan pada 8.50 malam. Kesemua mangsa kemudian dibawa ke Hospital Shah Alam untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kes akan disiasat mengikut Seksyen 6 Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan Negeri Selangor 1995 kerana beroperasi tanpa lesen. Polis telah menahan pemandu trailer yang terlibat dalam kemalangan tular membabitkan beberapa kenderaan di kilometer 69 Lebuh Raya Timur Barat Gerik Jeli pada 29 Oktober lepas.
Ketua Polis Daerah Gerik, Superintendent Zulkifli Mahmud berkata kejadian berlaku pada 11 pagi dan lelaki berusia 47 tahun itu ditahan pada hari sama ketika melalui sekatan jalan raya Batu Melintang di Jeli, Kelantan. Lelaki itu dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Gerik untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kertas siasatan kes itu telah dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk arahan selanjutnya. Beliau berkata kemalangan berpunca daripada muatan siling putih yang jatuh daripada sebuah trailer semasa melalui selekoh dari arah Gerik ke Jeli, lalu menimpa sebuah kenderaan jenis Subaru Forester dan 3 kenderaan lain. Pemandu Subaru Forester yang berusia 29 tahun tidak mengalami kecederaan. Isterinya yang berusia 31 tahun cedera parah dan dirujuk ke Hospital Tanah Merah, Kelantan. Manakala mangsa lain hanya cedera ringan. Terdahulu Tula menerusi laman Twitter isu semasa viral rakaman video kemalangan berdurasi 16 saat mengenai kejadian dan perkongsian keadaan isteri mangsa yang hamil anak pertama pasangan itu. Kerja baik pulih Perkhidmatan Telekomunikasi dan Capaian Internet di Nangangungun, Kanowit, Sarawak yang dilaporkan terjejas sejak 7 Disember lalu dijangka siap tengah hari ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata beliau menerima aduan mengenai masalah itu dan menghubungi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC untuk mendapatkan maklumat serta tindakan segera. Menurut Fahmi, beliau difahamkan pada 7 Disember lepas, genset ke Menara Perkhidmatan di Bukit Melapi rosak, dipercayai akibat litar pintas. Menara itu di bawah program Universal Service Provision yang diselenggara syarikat Celcom yang ketapak semalam dan melaporkan alat-alat gantian akan tiba dari Kuching pagi ini. Beliau berkata MCMC juga diminta untuk memberikan perkembangan terkini sejurus kerja-kerja baik pulih selesai. Sekian dari Bilik Berita. Untuk lagi perkembangan terkini, saksikan buletin bernama 11 pagi nanti. Assalamualaikum, salam hormat. Dah lama tak sama dengan Nurul sebenarnya. Betul. Hari ini dekat sebulan kita bersama. Betul. Selepas pilihan raya. Lepas pilihan raya. Pilihan raya pun dah tamat, dah tahu dah siapa jadi kerajaannya, siapa jadi Perdana Menterinya dan kita nak move forward lah ke depan. Betul. Kerana masih lagi ada masalah berkaitan tentang provokasi yang dilakukan khususnya di media sosial ni yang akhirnya kadang-kadang menyebabkan keadaan tak berpenak harmoni duduk di Malaysia ni. Jadi kita nak melihat secara lebih mendalam tentang perkara ini sebab kita don't provoke lah kan. Betul. Dan pastinya kita negara yang mempunyai perbilang kaum seharusnya mengamalkan dasar kerajaan yang lebih terbuka, harmoni. Apapun kita perlu berasaskan kepada prinsip perlembagaan. Dan kita nak bercakap mengenai elak provokasi demi ketenteraman negara. Itu adalah topik yang menarik yang seharusnya saya kirakan Ashraf ya, sebagai makanan harian kita sebagai rakyat Malaysia, kerana kita ni terdiri daripada perbilang kaum, perbilang bangsa dan kita punya anak-anak untuk dididik supaya mereka ini membawa warisan yang sama sehingga menjadi Malaysia yang lebih harmoni akan datang. Dan hari ini tanpa membuang masa kita bersama dengan tetamu di studio iaitu Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, merupakan penganalisis keselamatan dan politik daripada Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Apa khabar Doktor? Selamat datang. Baik, terima kasih banyak. Okey Doktor, kita nak bercakap mengenai topik yang provokasi. Hangat sebenarnya. Tapi itulah yang perlu kita huraikan, itu yang perlu kita kongsikan, perlu dedahkan dan perlu cuci fikiran kita sekiranya ianya kotor, perlu dibersihkan kembali. Dan kita nak bercakap mengenai provokasi dan ketenteraman negara. Sejauh mana Prof melihat suasana di Malaysia ketika ini berdepan dengan keamanan ataupun daripada segi provokasi itu, bagaimana yang dibawa, adakah ia memberi sedikit sebanyak ancaman kepada negara kita? Apabila kita bercakap tentang isu provokasi yang boleh menjejaskan keharmonian perpaduan negara, ini bukan satu perkara yang perlu kita bincangkan dengan lebih serius. Sebab kita harus lihat apakah sebenarnya punca-punca benda ini berlaku. Dan dalam kita lihat dalam keadaan negara kita pada hari ini, kita harus ingat media sosial itu telah membawa satu bentuk kuasa individu untuk menggunakan maklumat itu secara terbuka. Dan apabila ini berlaku, dia mewujudkan lebih banyak partisan, lebih banyak jurang-jurang perbezaan yang boleh dijalankan dengan pelbagai cara, dengan pelbagai benda. Dan salah satunya
sudah tentu berkepentingan politik, isu-isu semasa, isu-isu agama, kaum dan bangsa. Jadi apabila ini berlaku, maka partisan politik ini membuka kepada satu milikan mutlak pada kuasa individu untuk menggunakan media sosial, yang menggunakan apa saja platform media sosial untuk mengutarakan pandangan mereka. Tetapi yang menjadi kerisauan kita, kerisauan apabila saya lihat, apabila apa yang diperkatakan itu jelas bertentangan seperti mana yang dikatakan oleh Nurul yang Ashraf tadi, bercanggah dengan Persekutuan dan Rukun Negara dan juga dasar kesempatan negara. Jadi apabila benda ini tidak dilihat dengan lebih baik, apabila benda ini tidak dilihat dengan lebih mendalam, maka kita lupa pada asas pembentukan negara itu. Kita lupa pada falsafah negara itu dibina sebenarnya, iaitu berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, Rukun Negara serta dasar kesempatan negara. Dan ini tiga perkara prinsipal yang perlu dipahami oleh semua masyarakat sebelum kita bercakap tentang 5 bentuk perpaduan. Jadi apabila berlakunya satu sikap salah sangka ataupun sikap prejudis di antara satu sama lain, khusus di antara perkara-perkara yang membabitkan partisan politik, membabitkan agama, kaum dan bangsa, maka ia akan wujudkan satu bentuk keadaan di mana akan wujud satu prejudis dan salah sangka di kalangan masyarakat Malaysia, dan media sosial digunakan untuk mengeruhkan lagi prejudis dan salah sangka itu. Dan ini akhirnya akan membawa pada isu-isu berbentuk provokasi, isu-isu yang boleh menimbulkan keadaan kegelisahan orang ramai. Dan dalam keadaan ini saya rasa inilah perkara yang faktor yang masyarakat di luar sana perlu faham. Dan bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah ini, kita harus balik pada dasar dan asas kita, iaitu Perlembagaan Persekutuan, Rukun Negara dan dasar keselamatan negara. Jadi inilah saya rasa dari segi penterjemahan awalnya, bagaimana kita nak memastikan kita mengikat balik keterangkuman bangsa dalam negara kita dengan membawa satu falsafah baru perpaduan. Ini mungkin kerja-kerja kerajaan, kementerian-kementerian tertentu, dan satu program yang baik pada pagi kita membincangkan tentang provokasi dan perpaduan. Memang sekiranya kita tidak berhati-hati, maka provokasi ini boleh mencetuskan satu benda yang boleh merosakkan perpaduan, dan ia diburukkan lagi dengan kehadiran media sosial yang merupakan perkara yang perlu kita semua orang perlu ada. Tetapi sekiranya kita tidak berhati-hati, ia akan mendatangkan masalah besar pada negara. Baik, bercakap soal provokasi ini, bagaimana kita nak membanding bezakan antara satu kenyataan itu adalah berbentuk provokasi dan satu kenyataan itu berbentuk kritikan? Satu benda soalan yang saya rasa yang cukup baik. Kenapa bila kita cancap dalam provokasi, ia satu perkara yang berlandaskan perkara-perkara yang berbau negatif. Maka apabila kita bercakap tentang satu bentuk kritikan, kritikan itu harus membina. Dalam situasi konstruk politik kita lihat, kita ada pembangkang, kita ada kerajaan. Dalam parlimen pun kita ada ahli Dewan Rakyat, pembangkang dan kerajaan. Betul. Maka kritikan itu harus berbentuk membina. Dan bagaimana media sosial itu juga bercakap tentang isu berhubungan dengan kepentingan agama, kaum dan bangsa, ia harus berbentuk membina negara. Dan pembinaan negara itu harus balikkan pada falsafah yang sama, Perlembagaan Persekutuan, Rukun Negara dan dasar kesempatan negara. Tapi sekiranya kritikan itu adalah sekadar untuk meluahkan perasaan emosi. Dan harus diingat dalam media sosial ni, apa-apa yang mendatangkan emosi negatif itu, ia akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan ia akan lebih mudah viral. Dan perkara-perkara positif pun ada yang viral, tapi apabila viral itu secara negatif, maka ini akan menjadikan satu kritikan yang berbau negatif dan bertujuan dalam bentuk-bentuk yang mungkin membawa seperti hasutan, membawa seperti cemuhan, pembunuhan karakter. Maka ia bukan lagi dianggap sebagai kritikan, lebih pada satu perbuatan untuk mencetuskan provokasi berkepentingan objektif yang mungkin disengajakan, mungkin tidak sengajakan, tapi yang amat bahaya sekiranya ia diatur oleh pihak-pihak tiga bertanggungjawab yang mungkin kita tidak tahu siapa. Jadi ini perkara-perkara yang kita faham bagaimana nak membezakan provokasi dan kritikan. Kritikan membina adalah baik, Macam Syah kata bagus. Sebab apabila kita nak membuat satu kritikan itu, apabila kita nak membina negara, maka kebertanggungjawaban kita itu adalah membina satu benda-benda berhubung dengan mungkin isu pengangkutan, isu harga barang, isu berhubung perkara-perkara ekonomi, isu-isu berhubung perhubungan agama, kaum, bangsa dalam negara. Jadi kita boleh menyuarakan pandangan, tetapi apabila ia dimasuki dengan elemen-elemen negatif, menggunakan perkara-perkara yang mencetuskan satu bentuk kemarahan, satu bentuk perbuatan-perbuatan yang bentuk satu perkara yang boleh mendatangkan satu kegairahan yang palsu, orang seronok, semua hentam, ada benda-benda negatif cepat kan. Dan sini dia akan bertukar menjadi provokasi sebab dia ada satu elemen kemarahan, elemen yang boleh mencetuskan suasana tidak aman. Dan ini satu perkara yang saya rasa perlu dilihat dengan lebih teliti oleh kita semua. Okey doktor, kita berbalik kepada keadaan situasi semasa dan kita dapat saksikan ya di Malaysia kita dapat pelbagai jenis aliran persekolahan. Ada sekolah bahasa Tamil, sekolah Cina dan juga sekolah antarabangsa. Dan mungkin daripada setiap sumber pendidikan ataupun silibus pendidikan itu yang diberikan itu penyampaiannya agak berbeza ya. Dan bagaimana untuk memastikan keharmonian ini kekal terpelihara dengan
dan dalam masa sama tidak mengganggu gugat mana-mana sekolah persendirian ini. Bagaimana bagi pandangan doktor? Semasa pembentukan kerajaan Junjung Kasih Baginda Tuanku, Yang Pertuan Agong telah mengatakan kita harus bentuk satu kerajaan paduan untuk memastikan satu bentuk perpaduan itu dinyatakan. Dan Tuanku Mukhlis juga mengatakan bahawa kita perlu membina satu perkara yang berasaskan rukun negara. Jadi di sinilah sebenarnya kunci perpaduan itu sudah ada. Jadi apabila kita bercakap tentang sekolah vernakular dalam Akta Pendidikan yang bermula pada Ordinans Pendidikan 1997, Akta Pendidikan 1991, kemudian Akta Pendidikan 1996. Dan ia dikatakan sekolah vernakular ini menepati syarat-syarat dan perkara-perkara berhubung dengan Akta Pendidikan. Maka dari segi penubuhannya mungkin sekolah rendah itu mungkin saya rasa mungkin sesuai sekolah vernakular, tapi untuk sekolah-sekolah menengah maka mungkin diperlukan satu teras utama yang memegang mengikat mereka kembali. Tetapi apabila kita cakap tentang perubahan pemikiran yang bermula daripada sekolah rendah, ia harus menjadi satu langkah pengawalan. Dan langkah pengawalan ini perlu dicipta untuk memegang dan mengikat mereka semua aliran sekolah, termasuk sesiapa saja pada satu keterangkuman bangsa negara Malaysia. Melalui rukun negara, boleh bahasa Malaysia, bahasa Melayu, melalui perkara yang dibangunkan, doktrinasi secara positif, dan ia perlu dirangka kembali. Kerana kalau kita ingin membiarkan perkara ini berlaku dan ia dikatakan dibenarkan, kerana pada satu keputusan mahkamah pada tahun lepas dikatakan sekolah vernakular tidak bertentangan dengan Akta Pendidikan dan prinsip pelanggaran persekutuan. Satu perkara yang mungkin boleh diperdebatkan, satu perkara yang boleh diharmonikan untuk mengelakkan pergeseran kaum, tetapi bagaimana untuk menunjukkan langkah penguasaan, bagaimana mungkin untuk memahatkan sekolah rendah dan dibuka setengah, tapi ini bukan tentu debat yang harmoni. Betul. Ia perlu dicapai satu kata sepakat yang dibina dalam pemuafakatan. Tetapi apakah langkah penguasaan? Langkah-langkah pengelolaan untuk mengikat pemikiran supaya semua orang dia berasaskan falsafah ideologi sama. Saya bagi satu contoh yang menarik macam di Indonesia. Mereka mengangkat Pancasila itu sebagai satu ideologi yang dipegang dengan kuat, maka dia diletakkan dalam bentuk polisi, dalam bentuk pemikiran, dan ini sebenarnya yang kita mahu. Jadi untuk menghilangkan prejudis, salah angka, saya bersetuju ia mungkin bermula sekolah, tapi bagaimana kita nak mengikat kembali keterangkuman bangsa negara ni dengan satu bentuk propaganda positif, satu bentuk gerakan perang saraf, bidang yang saya amat mahir, perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu berkepentingan negara. Jadi dia kena ada satu langkah penguasaan, dan saya rasa inilah satu permulaan yang harus dipahami. Dan setiap masyarakat Malaysia juga harus melihat benda ini seperti benda yang penting. Tidak mengira anda kaum, bangsa, agama dan sesiapa saja, tetapi sekiranya anda menjadi fitrah untuk membawa negara pada satu elemen berteraskan dasar keselamatan negara. Sebab ada satu perkara dalam yang terletak dalam dasar keselamatan negara dipanggil sebagai comprehensive security ataupun keselamatan menyeluruh, yang mungkin kita boleh sentuh. Dan antara elemen-elemen dalam keselamatan menyeluruh dalam dasar keselamatan negara ini adalah membawa kepada satu bentuk perpaduan berasaskan pelbagai persekutuan yang menjadi tanggungjawab rakyat Malaysia semua. Dan ia mungkin barangkali bertitik tolak bagaimana agenda yang dibawa oleh parti politik dalam aspek perjuangan dan juga agenda parti mereka, kerana mereka lah yang akan menjadi pewarna kepada dasar-dasar di peringkat persekutuan nanti, kerana mereka adalah pentadbir nanti. Dalam konteks ini kita nak bercakap juga bagaimana ketersediaan soal parti-parti politik ke arah perkara tersebut. Kita akan bincangkan semua selepas ini. Apa khabar Malaysia? Baik, kembali semula dan kita bercakap soal nak mengikat perpaduan itu tidak boleh tidak. Kita kena melihat bagaimana agenda yang dibawa oleh parti politik. Malahan salah satu lagi perkara secara realitinya dalam perang saraf pun saya percaya black ops itu dah perkara biasa dilakukan oleh parti-parti politik sendiri dan ia seperti dinormalisasikan. Dalam konteks ini pandangan daripada Dr. sendiri, apa yang perlu dilakukan oleh parti politik supaya
bercakap soal parti politik itu, ia bukan semata-mata soal mendapatkan jumlah kerusi, tetapi ia juga soal memberi kesedaran kepada masyarakat awam, ideologi itu hendaklah berpadu antara sesama sendiri. Jadi apabila kita bercakap tentang politik, kita tidak lari apabila semua perkara dalam Malaysia ni hampir dipolitikkan. Sampai kita lihat daripada PRU 14 hingga 15, masyarakat pun telah gelisah dan rasa amat cukup bosan dengan permainan politik. Betul. Tetapi apabila dititahkan oleh Yang Bertuan Agong, Baginda Tuanku Menyukasi Baginda Tuanku, supaya mengikat satu kerajaan perpaduan, maka kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus percaya pada alam sistem demokrasi. Jadi kita keputusan telah diambil, kerajaan telah dibentuk, maka rakyat Malaysia perlu melihat pada perkara yang lebih positif, bagaimana kerajaan ini dapat dibentuk untuk membawa pada perpaduan dan perkara berkepentingan negara. Dan kita ada Perlembagaan Persekutuan, kita ada Kod Negara, kita ada falsafah dalam dasar Kesatuan Negara, satu dokumen yang bangunkan oleh Majlis Kesatuan Negara yang perlu dibaca oleh semua orang rakyat Malaysia, termasuk ahli politik. Dan dalam komposisi parti politik, kita ada pembangkang dan kita ada kerajaan. Dan kita ada ketua pembangkang, kita ada ketua kerajaan, Perdana Menteri mengetuai kerajaan dan ada ahli pembangkang, ketua pembangkang. Jadi di sinilah saya rasa apa perkara yang dilakukan oleh mereka harus bersifat berkepentingan rakyat, iaitu individu-centric. Maka apa-apa isu berhubung dengan propaganda politik, apa-apa isu berkaitan, isu-isu berjampitan politik harus berkisarkan kepentingan masyarakat. Kerana kita rasa sudah cukup rakyat melihat seturu politik ini atau perbezaan politik ini dimainkan untuk menjatuhkan satu sama lain, untuk berbincang isu-isu berhubung dengan kepartian. Tetapi apabila ahli-ahli parlimen memegang jatah negara, maka mereka berasaskan satu kerajaan yang dibentuk perpaduan untuk berkepentingan rakyat. Maka pembangkang juga harus melakukan perkara yang sama, kerana mereka harus menyuarakan perkara-perkara sebagai semak dan imbang untuk berkepentingan masyarakat. Dan saya rasa inilah fenomena baru yang perlu diubah di kalangan ahli-ahli parlimen, di kalangan mereka yang berada dalam kerajaan maupun dalam belakang, dan juga di kalangan masyarakat dalam media sosial. Kerana kita lihat kita selalu adalah black ops sebagainya, kita itu fitrah, itu kita kena perlukan slot yang panjang untuk membicarakan benda itu. Tetapi secara ringkasnya, apabila ada berlaku satu agenda-agenda tersembunyi yang mungkin dirancang atau tidak dirancang, memang ada kuasa ketiga, yang ini yang amat merisaukan. Jadi bagaimanakah rakyat Malaysia menjadi sebagai salah satu gatekeeper? Mereka sendiri yang mengawal pergerakan-pergerakan maklumat-maklumat itu untuk membina negara. Sekiranya mereka terpangkap dalam partisan politik yang tidak bersekutuan, maka kita tidak akan pergi jauh. Kita akan hanya berlega di situ, dan kita akan ada kemungkinan satu lagi bentuk pilihan raya lepas ini, dan kita akan berlega di situ. Betul, lagi. dan Dr. Katir dah kata tidak ada kesudahan, berlega saja di situ, mungkin ada satu lagi pilihan. Itu antara kesan yang dapat kita saksikan. Tetapi kesan terhadap dunia luar juga daripada segi sistem keselamatan negara dan mungkin impaknya terhadap negara apabila kestabilan politik itu ataupun kestabilan ketenteraman awam itu telah pun diganggu-gugat. Dan mungkin doktor boleh kongsikan lebih lanjut lagi apakah impak negatif yang boleh diterima. Apabila kita bercakap tentang isu keselamatan negara, maka keselamatan negara ini merujuk pada 9 nilai teras keselamatan negara, iaitu kedaulatan dan keutuhan raya, kestabilan sosial-politik, kesepaduan nasional, pembangunan ekonomi, periktirafan bangsa dan keselamatan rakyat. Dan ini antara 9 nilai teras. Dan unjuran telah mengatakan bahawa kita akan menghadapi kemerdekaan ekonomi pada 2023. Maka kita perlu satu kerajaan yang cukup kuat untuk melihat apakah perkara yang perlu dilakukan dengan nilai ringgit, dengan hutang negara, dengan pembangunan negara, dan juga isu keselamatan pemakanan yang merupakan satu ancaman sekiranya berlaku peperangan geostrategik. Peperangan Rusia dan Ukraine masih lagi belum tamat. Betul. Kita ada ancaman antara China dan Taiwan. Betul. Kita ada konflik yang berlaku di kalangan negara-negara seperti India, Pakistan dan berbagai konflik serantau. Dan ini perkara-perkara yang perlu diperhalusi oleh masyarakat. Kita tidak boleh hanya gah di negara kita sendiri. Kita harus bersama untuk melihat kepentingan-kepentingan perkara-perkara geostrategik ini yang mungkin akan menghambat negara dalam satu cetusan kejatuhan ekonomi ataupun ketidaktentuan politik ataupun ketidaktentuan geostrategik yang membawa kepada isu-isu merosakkan masyarakat dan juga isu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, khususnya dalam ekonomi. Maka apa yang perlu dilakukan? Kita harus melihat juga perkara-perkara ini dalam satu bentuk yang lebih besar pandangan. Kita jangan hanya seronok kan, apa yang berada kita ikut, kita jangan terikut-ikut dengan budaya-budaya apa-apa yang hendak sebab apabila individu itu berkuasa, maka mereka mungkin ingin popular, mereka ingin tumpang sekaki, mereka juga ingin nak letak, tetapi kadang mereka lupa itu mungkin black ops daripada orang lain, itu mungkin daripada perkara-perkara bentuk negatif. Jadi inilah sebabnya mereka kena baca dasar keselamatan negara. Mereka kena menjiwai Perlembagaan Persekutuan dan rukun negara supaya kita hilangkan perjudi salah sangka, kita ada satu bentuk matlamat baru untuk membina negara. Kita percaya pada sistem demokrasi, kita ada pembangkang, kita ada kerajaan. Jika kerajaan tidak perform, tidak melakukan tugasan, maka pembangkang akan mainkan tugasan. Tetapi masyarakat Malaysia, jangan kita terlebih provokasi. Kritikan saya setuju, penting, tetapi sekiranya kita terlebih provokasi, kita terlampau seronok, kita sebenarnya merupa bahawa kita menghilangkan identiti negara, kita menghilangkan identiti bangsa negara, dan kita tidak mau belajar apakah itu benar Perlembagaan Persekutuan,
rukun negara dan dasar kesatuan negara, kita hanya ingin membuatkan partisan itu lebih jauh. Ya, betul. Ini saya rasa perkara yang amat serius yang perlu dipahami oleh semua masyarakat Malaysia. Doktor, gatekeeper terakhir untuk menangani isu provokasi ini adalah undang-undang. Dan kita nak bercakap soal undang-undang itu, soal bagaimana menyantuni keadaan provokasi, khususnya provokasi di alam maya yang lebih mudah untuk dilakukan berbanding provokasi bukan alam maya. Kalau dulu mungkin provokasi itu di jalanan, kali ini alam maya sudah menjadi platform terbesar. Soal perundangan negara kita ni, adakah kita sudah mempunyai perundangan yang cukup baik bagi menjadi last gatekeeper itu untuk memastikan supaya setidak-tidaknya provokasi itu lebih tenteram daripada yang sepatutnya? Benda yang menarik untuk kita bincangkan, sebab kerana kita di Malaysia, kita dicemburui oleh negara luar. Kita dijumpai oleh negara-negara luar kerana kita memiliki satu langkah pengelolaan keselamatan yang cukup baik. Kita ada Undang-Undang Langkah Pencegahan khas SOSMA 2012, kita ada POCA, Prevention of Criminal Activities, kita ada POTA, Prevention of Terrorism Activities, dan kita juga ada satu perkara dalam akta tertentu. Kita ada akta 50 Section 505, akta kanun kesiasaan yang membawa apa-apa perkara yang boleh mendatangkan ketakutan dan kegentaran pada awam akan disabitkan dengan penjara dan denda. Dan kita juga ada Section 233 akta Multimedia dan Komunikasi 1998. Maka perundangan kita cukup lengkap. Jadi awas, kita jangan terlampau teruja untuk melakukan provokasi kerana kita tertakluk pada perundangan ini. Dan perundangan ini sebenarnya yang mengikat. Walaupun banyak negara-negara ataupun kuasa-kuasa luar mengatakan ia bertentangan dengan hak asasi, tetapi kita harus memelihara akta-akta ini kerana inilah yang telah menjadikan negara kita aman, daulat dan sejahtera. Kita ada dasar keselamatan negara, dan sini saya rasa kita amat beruntung. Sebab tu kita tidak lihat berlakunya satu bentuk provokasi besar-besaran yang membawa kepada demonstrasi jalanan, satu bentuk revolusi warna yang berlaku di negara-negara yang sebelum ini. Dan kita amat tahu revolusi warna ni cukup amat bahaya. Dia boleh menjatuhkan apa-apa kerajaan dengan simbolisme yang dirancang secara strategi, yang boleh dibangun, yang membangun kemarahan khususnya pada anak muda, golongan-golongan tertentu. Jadi akta perundangan kita dicemburui oleh orang ramai. Ya, benar. Dan ahli politik kena mempertahankan akta-akta ini. Okey, Doktor, kita perlu ketepikan perbezaan, cari titik persamaan. Itu yang perlu kita laksanakan ya, untuk memastikan keharmonian negara terus terjamin. Dan bagi pandangan Doktor, apakah titik persamaan yang perlu kita wujudkan kembali atau kita hidupkan kembali untuk mencari persamaan itu dalam masa yang sama kita dapat hidup dalam keadaan harmoni? Mungkin di Indonesia kita dapat saksikan bahasa digunakan sebagai untuk mencari titik persamaan, dan juga negara-negara luar. Dan bagi Doktor, apakah yang Malaysia perlu cari untuk keharmonian tersebut? Kita kena mewujudkan satu terjemahan patriotisme moden itu. Kerana kita ada penterjemahan patriotisme, tapi penterjemahan patriotisme itu berdasarkan satu bentuk berisu bentuk kenegaraan yang masih lagi agak rapuh. Maka kita perlu membawa rukun negara itu secara perang saraf. Kita perlu mengenengahkan sejarah rukun negara daripada penjualan Sultan Jerit hingga termaktubnya Pelanggan Persekutuan, dan apa yang terkandung dalam Pelanggan Persekutuan, apa yang boleh disentuh, apa yang tidak boleh disentuh, apa itu dasar keselamatan negara. Maka sekiranya kita mewarnai balik dengan satu kempen buka saraf, dengan secara lebih entertainment seperti sore ini kita bincang secara santai, dengan lagunya, dengan baskersnya, dengan satu filem pendeknya, satu filem cerekanya, dengan simbolisme yang menarik, maka kita akan dapat membawa perubahan ini berdasarkan agama, kaum dan bangsa. Kita hendak supaya rakyat Malaysia kembali mencari identiti mereka sebenar, berpegang pada benda yang asas. Kerana kalau kita berpegang pada benda yang tidak asas, berdasarkan kepercayaan masing-masing, dengan pendidikannya, dia akan berbeza. Dengan satu budaya bangsa, dia akan berbeza. Tapi kalau kita membicarakan perkara-perkara yang berasaskan satu berkepentingan negara, dengan sejarah negara itu dibentuk, dengan memahami dasar keselamatan negara, saya rasa benda ini boleh selesaikan. Tiba masanya saluran-saluran rancangan-rancangan media, ahli-ahli politik kerajaan, kementerian-kementerian yang baru ditubuhkan membawa pada satu arus pembaharuan dalam gerak saraf, mencari identiti dan mewarnai identiti dalam satu kompleks yang baru, supaya masyarakat rasa, wah, ini sebenarnya kita. Dan sebenarnya selama ini kita lari jauh pada identiti negara bangsa yang sebenarnya. Ini satu usaha yang perlu itu dilakukan khususnya kepada kerajaan terkini. 5 tahun masa diberikan untuk mereka melakukan sesuatu, mencari kebersamaan identiti itu kembali bagi mewujudkan sebuah negara Malaysia yang lebih aman dan sejahtera. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini, Doktor. Ini satu topik yang cukup menarik. Banyak sebenarnya panjang lebar seperti kalau kita boleh ceritakan soal provokasi dan juga ketentraman awam ni, tapi kita akan cari masa lagi untuk bercakap tentang perkara ini. Dan selepas ini kita nak tinjau pula tentang satu laporan menarik ini. Mengenai For You Love Yogurt, pastinya bersama dengan Julita Iliana Muhammad Dun ada laporannya. Kita saksikan. Aiskrim merupakan satu jenis makanan yang disukai oleh pelbagai peringkat umur. Resepi aiskrim yang berbeza menyebabkan panggilan mereka juga turut berbeza. Antara panggilan aiskrim ialah gelato, sorbet, frozen yogurt, soft serve dan pelbagai lagi.
Nak tahu lebih lanjut tentang aiskrim yogurt ini, kita bersama Puan Juwita Iliana untuk mengetahui cara membuat aiskrim yogurt. Okey, aiskrim yogurt ni nak buat dia simple dan kita hanya menggunakan base dia, the strongest base is yogurt. Yang lain adalah hanya campuran untuk enhance the flavour. Untuk yogurt kami sebenarnya memang flavour, original flavour sahaja. Bergantung kepada topping dan sos lah. So apabila kita buat R&D, memang kita akan buat R&D berdasarkan sos dan toppings. So flavour yogurt tu memang kita akan kekalkan sebagai yogurt natural. Sebenarnya aiskrim ni dia banyak sangat varieties yang kita boleh pilih untuk buat. Yang saya pernah tengok pakai vanilla flavour, pakai apung, madu. Kita boleh guna banyak benda. Sebab tu dia seronok untuk bisnes aiskrim ni. Aiskrim yogurt bukan sahaja sekadar pencuci mulut. Malah dengan aiskrim kita boleh menjana pendapatan kerana ia mempunyai penggemar dan peminat yang tersendiri. Pasaran aiskrim yogurt di Malaysia ni saya boleh katakan bagus. Majoriti yang datang ke kedai saya pun 80% adalah pelanggan tetap kami. So alhamdulillah saya dapat rasakan selepas saya buat analisis, memang rakyat Malaysia ni boleh terimalah dengan rasa yogurt yang dah diolah. Ditanya mengenai harapan tentang perniagaan aiskrim yogurt, ini jawapannya. Harapan untuk bisnes ni untuk masa hadapan, saya berharap saya dengan kakak saya ni boleh berkembang lebih luas lah di seluruh negara Malaysia. Baik, pada sini kita nak bercakap tentang satu perkara yang cukup penting ini. Apabila bercakap hidup, dia mesti ada kaitan dengan mati. Dan bercakap soal kematian ini, ia terkait dengan bagaimana pengurusan itu dilakukan. Sebab kadang-kadang saya tengok di media sosial tu kan, ada sampai urusan kematian itu nak dibuat sampai mengambil 2-3 hari. Sedangkan jenazah telah pun tersedia daripada kadang-kadang dari awal pagi dah diuruskan dengan baik. Cuma nak di lokasi pengebumian itu yang menjadi kadang-kadang ditunggu. Kan, adakah boleh sebenarnya perkara itu kita nak delay-kan sekejap, nak tunggu anak-anak semua balik? Benar, Ashraf. Sedangkan dalam Islam sekali untuk dipermudahkan dengan kadar segera, tetapi keadaan berlaku sebaliknya. Tetapi itu adakah disebabkan mentaliti masyarakat yang tidak berbalik kepada ajaran Islam itu yang sebenarnya? Betul. Dan hari ini kita berkongsi mengenai topik permudahkan urusan pengebumian jenazah. Pastinya bersama dengan tetamu yang pakar untuk berceritakan mengenainya adalah Ustaz Haji Muhammad Riza Kamarudin, merupakan pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Bertemu warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita jumpa masa ni lah, masa bulan puasa rasanya. Banyak kali ikut. Jugalah kan. Sama. Okey. Ni cakap soal pengurusan jenazah ini tentang satu frasa yang saya kira orang dah tahu dah setiap hari akan berlaku soal jenazah ini, tetapi kita ni nak cakap normalize pun tidak juga. Nak cakap tidak dinormalize pun ada juga berlaku. Betul. Cakap soal jenazah, perkara pertama yang perlu untuk kita faham dahulu tentang pengurusannya, apa dia? Pertama kena mati dulu lah. Maka kena ada jenazah. Baik. Dia gini, dia kadang-kadang dia berlaku isu-isu yang berlaku tu dia tak sama setiap tempat. Jadi dia banyak isu-isu berkaitan dengan isu tanah kubur. Meninggal kat sini, nak tanam kat sini tak boleh, nak bumi kat sini tak boleh. Kenapa? Kemudian ada isu yang berkaitan dengan pihak pengurusan kubur tu terlalu strict dan sebagainya. Ada berkaitan dengan isu kos pengkebumian dan sebagainya. Jadi isu-isu ni kadang-kadang dia sering berlegar dalam masyarakat. Cuma bagaimana solusinya nak menyelesaikan isu-isu berkaitan. Baik, di antara pertama sekali, setiap pengurusan kubur dalam negara kita ni ialah dia diuruskan, ditadbir oleh jawatan kuasa khairat kematian. Khairat kematian ini biasanya di bawah pengurusan masjid. Qaryah setempat lah. Baik. Cuma isunya ialah setiap qaryah khairat kematian ini antara satu qaryah dengan qaryah lain itu berbeza-beza. Kadang-kadang berbeza kan. Kemudian penegasannya tak juga tak. Ada yang orang bersikap toleransi, ada yang straight dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang membuatkan salah faham di kalangan umat Islam itu sendiri. Betul. Baik, isu berkaitan contoh, dia meninggal di satu tempat, nak ke bumi di tempat dia itu, tapi rupa-rupanya dia tak bayar, dia tak menganggotai pun
khariat kematian. Jadi akan jadi isu lah nanti. Orang kubur, saya sebut orang kubur lah kan, yang menguruskan kubur tu cek nama dia tak ada. Jadi tak ada, kosnya berbeza. Dia berkaitan dengan kos. Isunya di antara sikit banyak berkaitan dengan kos. Kalau yang ahli ini contoh, ahli katalah RM400. Bukan ahli, mungkin dia pergi RM1,000 ke RM1,500. Jadi wow. Jadi keluarga si mati pun terkejut. Ya ke macam ni? Jadi kadang-kadang mereka tak faham. Jadi dia viral. Zaman sekarang ni isu sikit ya, tambah-tambah isu-isu macam ni kan. Viral dah. Nak jawab susah. Baik. Kemudian apa yang saya nak kongsikan kepada khalayak sekalian ialah ini peranan dan tanggungjawab kita. Khairat kematian ini dia macam seumpama kita punya bayaran insurans setiap bulan. Jadi untuk memudahkan kita pada masa akan datang, sebab mati kita tak tahu bila-bila. Betul. Di mana pun kita meninggal pun kita tak tahu bila. Jadi kadang-kadang adalah terkait isu-isu yang komuniti ni dia ni bukan orang sini ni. Kena balik kampung, kena hantar, bukan dia bukan orang tempatan. Baik, macam kita kawasan bandar macam ni tak apa, isu ni selesai. Maknanya dia tak boleh siapa-siapa pun susah nak claim yang dia tu memang anak jati Serdang ke, anak jati Seri Kembangan ke, anak jati Puchong, sebab ini kawasan penempatan baru, anak jati Putrajaya. Ya ke? Kan bukan kan? Dia apa penempatan baru kan. Jadi bila berlaku macam ini, orang dah salah. Jadi keduanya isunya ialah berkaitan dengan sedikit teguran saya kepada umat Islam ialah menjadi satu normalisasi dalam masyarakat kita. Bila meninggalnya mesti nak balik kampung juga. Betul kan? Betul. Kalau meninggal di luar negara tu, luar negara kos bukan sikit, beribu-ribu kos dia. Sibuk nak balik kampung. Saya teringat sebuah hadis Nabi SAW dalam isu ni. Saya ingin menasihatkan diri saya dan juga semua pada anda sekalian ialah Nabi SAW satu ketika ada satu jenazah. Nabi tanya, Nabi kata nak dikebumikan. Nabi kata gini, alangkah baiknya kalau dia bukan meninggal di tempat kelahirannya. Sahabat tanya kenapa? Sebab Nabi kata seseorang itu akan dikira jarak keluasan syurganya ialah di mana dia dilahirkan dan di situ dia meninggal dunia. Jadi jarak itu akan diukur daripada tempat kelahiran dia sehingga tempat dia meninggal dunia. Maknanya keluasan radius itu. Jadi kita sibuk pula nak bawa balik kampung. Nak kecilkan lagi. Sedangkan Nabi SAW dah bagikan gambaran yang sedemikian rupa. Alangkah baiknya kalau dia meninggal bukan di tempat kelahirannya, kata Nabi. Kalau kita tengok ada satu tokoh dalam negara kita, Profesor Dr. Harundin, meninggal di Florida. Mana dia kebumikan? Di sana. Tapi kita banyak masyarakat itu meninggal di macam ada kes meninggal di luar negara. Dia sibuk nak bawa. Jadi urusan tu sampai delay sampai 2 minggu baru sampai ke tanah air. Jadi saya rasa inilah satu mungkin satu budaya dia menjadikan normalisasi dalam masyarakat. Padahal dia menyanggahi sunnah Nabi SAW yang minta supaya Nabi kata alangkah baiknya kalau dia meninggal bukan di tempat kelahirannya. Maknanya jarak dipermudahkan. Dan kalau kita saksikan pun antara mereka yang menunaikan haji dan ibadah umrah sekiranya meninggal dikebumikan terus di sana. Apa bezanya juga sebenarnya ya? Dalam masa sama ada yang kita saksikan ada juga pihak yang mengambil kesempatan wujudnya ejen tertentu untuk memanipulasi daripada kematian nak menguruskan jenazah sampailah ke bumi tu. Dengan harga yang tak masuk akal. Mungkin Ustaz boleh komen mengenainya. Satu yang tentang meninggal di Mekah Madinah tadi kan. Dia mentafsirkan pelbagai andaian dan sebagainya. Bagi saya nak bawa pada apa yang Nabi kata tadi. Dia diukur daripada di mana tempat dia lahir dan di mana itu jarak luasannya. Ada pun yang lain itu tak ada kot. Jadi isu-isu yang lain untuk perbahasan ilmiah yang lain lah. Yang kedua isu kos. Memang meninggal dia kena kos. Meninggal dunia kos. Saya nak sebut mana-mana pun dia memerlukan kos. Contoh tentang kubur tadi mungkin kita harapkan ada pihak-pihak berkuasa, pihak berwajib mungkin boleh standardkan kos. Betul. Ada kawalan supaya kos di tanah kubur ini sekian harga, bermula daripada 300.5 400 sampai mencecah kepada 1,500 1,000 dan sebagainya. Jadi ini akan membebankan. Jadi nanti orang cakap berbalik pada isu khairat tadi. Khairat isu lain. Isunya ialah standard harga. Kalau harga satu tempat itu dalam contoh dalam Selangor itu standard harga kos ialah 400, fine. Adapun kos-kos tambahan itu berlaku kepada sekiranya ada 1 2 3 4 5 syarat. Contohlah kan.
Okey, kemudian daripada isu pengurusan jenazah pun dia memerlukan kos. Tapi bagaimana pula Ustaz yang adanya wujudnya ejen tertentu yang memanipulasi, kerana kata Ustaz tadi kos pengurusan jenazah paling maksimum pun mungkinlah 1,500 ke atas, tetapi ada yang mengenakan harga sehingga 5,000. Dia gini, sebab Allah alam, saya biasa menguruskan jenazah, saya tahu kos. Kosnya ialah kos kain kapan. Urusan kain kapan tu ini pun satu hal juga. Kadang-kadang ada yang ni jenama ni lain harga, jenama ni lain harga. Alamak. Sama jadi juga, standard lah, katalah bagi saya 150 ke 200 untuk kos kelengkapan. Tu biasa 100, tak sampai 100 pun isunya. Okey, Ustaz, dalam konteks ini juga saya nak tanyakan, ada dua soalan. Pertama, bolehkah kita menjadikan urusan menguruskan jenazah ini sebagai satu bentuk perniagaan yang menguntungkan? Itu pertama. Kedua, nak dengar reaksi daripada Ustaz sendiri berkaitan tentang kawasan-kawasan ataupun pengurusan jenazah kubur ini yang meletakkan standard saiznya mesti kena guna batu ini, mesti saiznya sebegini, yang menyebabkan harga-harga itu bertambah-tambah. Ya, itu betul. Betul ini. Itu ada setengah tempat dia terpaksa dia letakkan kos antara 800 ke 1,500 kerana standard kubur kami standardnya begini, nisannya begini, kepuknya begini, apanya begini. Kalau kalau boleh full fill, tak boleh. Itu syarat dia. Itu jadi isu. Ya, betul. Itu jadi isu betul. Ada tempat. Kemudian saya nak balik pada isu tadi macam pengurusan jenazah, ada agensi-agensi yang menguruskan. Memang betul itu berlaku. Baik. Cuma saya kata ada kos. Semua ada kos, tetapi terpulang kepada mereka yang nak menguruskan. Macam agensi NGO tu nak tubuhkan. Kalau dia nak jadikan itu sebagai satu bisnes, dia akan jadikan itu sebagai satu bisnes. Dan na'udzubillah. Jadi ramai yang akan terkena itu yang kita dengar sampai 2,000, 5,000. Padahal kos yang saya sebut ialah minimum kos tu bagi kami standard harga antara 400 ke 500 untuk pengurusan jenazah daripada hospital untuk mandi kapan ni sebagai untuk sagu hati kepada mungkinlah sagu hati untuk orang yang mengurus memandikan mayat. Itulah. Kemudian kos apa ni transport dan sebagainya. Tapi kalau sampai beribu-ribu tu mungkin apa ni kos yang berkaitan dengan jenazah, kedudukan jenazah kritikal tak kritikal. Itu Allah alam, saya nak komen isu ni pun, isu ni kita dah sering bahas daripada sejak Covid, ingat kan? Jenazah Covid. Padahal jenazah Covid ni bukannya susah mana pun. Kapan sangat simple lah kita dah bicara tentang isu Covid kan. Jadi berkaitan dengan isu sekarang ini satu, yang keduanya ialah berkaitan dengan bila ini berlaku, apa solusinya? Kita nak apa solusinya? Adakah perlu untuk kita menetapkan pihak berkuasa sebagai contoh, kalau berkahwin kita ada harga nikah, itu dah standard, setiap negeri ada standard. Adakah keperluan sampai ke tahap itu perlu untuk dilakukan bagi membendung daripada perkara Saya ini? setuju sangat. Saya setuju sangat supaya pihak mungkin pihak Kementerian dan sebagainya mungkin boleh cadangkan supaya ada kos yang standard. Tapi memang ada kos yang standard juga di pengawas itu harga yang sangat murah. Tapi bila ada agensi-agensi yang mencari keuntungan dengan mayat, mereka berlega di hospital dan sebagainya, menawarkan harga sekian package sekian, nak mati pun kena ada package. Ayah susah. Jadi saya nak bawa perbincangan itu, kita balik kepada setiap daripada individu Muslim itu dia wajib belajar macam mana dia nak menguruskan jenazah ahli keluarganya. Menguruskan jenazah fardu kifayah, tapi belajar untuk menguruskan jenazah itu wajib. Belajar wajib menguruskan fardu kifayah. Kan jadi balik kepada tadilah khairat kematian. Khairat kematian ni penting juga untuk setiap umat Islam di satu tempat dalam kerana itu menyertai. Masuklah ahli bayarlah sebulan RM50 ke berapa kan, macam itulah sebulan kan. Sebagai apa? Sebagai aset tabungan. Nanti dia sebagai tabungan sebenarnya. Betul. Nanti dia akan balik semula kepada kita bila ahli keluarga kita meninggal dunia, atau kita kalau kita meninggal dunia, kita tak tahu pada ahli waris kita yang tahu rupanya ayah ni pernah masuk ahli khairat dan aktif berbayar dan sebagainya. Nanti khairat kematian ni akan keluarkan bajet. Jadi untuk tanah kuburnya, untuk pengurusan mandi kapan dan sebagainya, diambil daripada situ. Itu pentingnya kita kena menyertai khairat kematian dalam sesuatu karya di tempat kita tinggal. Jangan alpa tentang isu ini. Ini kepentingan kita bersama pada masa satu hari nanti kita akan meninggal dunia. Itu penting. Nanti kita bagaimana kita nak menepis apa ni isu-isu berkaitan dengan dia ni meninggal. Dia ni bukan ahli karya sini. Tak boleh tanam sini ni. Jadi dia akan menutup ruang-ruang fitnah. Ruang fitnah yang beredar dalam masyarakat, tutup habis dah.
Jadi kita dah tutup sumbernya, insya-Allah benda ini tak berlaku. Tapi benda ini tetap akan terus berlaku sebab mungkin di kalangan umat Islam sendiri dia tak cakna, dia tak faham, dia tak prihatin tentang isu-isu begini. Betul. Itu jadi masalah kepada kita. Nanti sentiasa akan berbangkit lagi isu-isu begini. Dan kita juga berhadapan dengan kita tahu ketegasan mereka yang mentadbir tanah kubur. Itu amanah. Itu amanah. Tetapi mereka juga perlu ada sikap toleransi dan terbuka. Habis kalau dah, sebagai contoh, kalau dia ni memang tidak masuk ahli qaryah. Dan dia orang yang fakir, orang miskin, yang tak ada waris. Macam mana nak kebumikan jenazah mereka? Saya ada isu, Nurul. Semalam ada isu 2 jenazah mati, meninggal dunia dalam tempoh hanya beberapa minit. Meninggal 2 di pusat jagaan sekian-sekian lah. Kemudian nak dikebumikan, dia memang tidak ada waris. Yang seorang ni mu'allaf, tak ada waris. Jadi kos ni siapa nak tanggung? Isu kos siapa nak tanggung? Jadi bila sahabat telefon saya kata tak apa, kejap lagi saya akan announcekan dalam grup-grup WhatsApp supaya untuk mengumpul dana sekitar RM1,500 untuk kos 2 jenazah ini. Dan alhamdulillah sampai pukul 12 malam kita dapat collection lebih kurang RM1,700 dan pagi ini sedang diuruskan jenazah untuk dibawa dikebumikan. Itu yang kalau Ustaz katakan yang dapat kumpulkan dana. Tapi sekiranya dalam keadaan yang terdesak, adakah tabung masjid juga turut boleh membantu atau bagaimana? Saya sangat mengharapkan supaya pihak pengurusan masjid alert dalam isu ini. Menjadikan itu tanggungjawab mereka. Sebab kadang-kadang kita nak pergi ke pejabat agama contoh. Ada prosedur-prosedur tertentu. Dan waktu pejabat, urusan pejabat kan. Tapi masjid, mereka lah sepatutnya mengambil tanggungjawab. Dana kutipan harian dan Jumaat itu digunakan untuk manfaat umat Islam yang berada di sekitarnya. Bahkan kepada mereka yang bukan Islam pun untuk diberikan manfaat yang terbaik. Jadi gunakan tabungan itu. Saya sangat setuju gunakan tabungan masjid untuk menampung kos pengurusan jenazah. Jadi selesailah urusan umat Islam, diselesaikan oleh urusan umat Islam sendiri, oleh masjid lah yang bertanggungjawab. Ustaz, di hujung ini kita ni hidup ni pun kadang-kadang selalu duduk menyusahkan orang kan. Kita pun tak nak kalau kita nak mati pun menyusahkan orang kan. Betul. Kita harapkan perkara itu tidak berlaku sebab bila kita pun dah tak ada di dunia ini, takkan kita nak menyusahkan. Itulah pandangan saya di awal ini kan. Jadi untuk kita menggalakkan masyarakat supaya ambil cakna tentang perkara ini, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kita sebagai Muslim khususnya supaya kita sudah ada kecaknaan itu? Barangkali sekarang ini dah boleh siap sedia beli kain kafannya. Mungkin barangkali sebab ingat mati itu juga adalah merupakan perkara penting kepada umat Islam. Okay, first kalau kita terlebih dulu memudahkan memudahkan urusan dengan orang lain. Maksudnya kita sertailah karya kematian. Sebab biarlah tak perlu kok dini kita nak beli dulu kain kapan dia dulu. Itu tidak digalakkan pun. Tak boleh pun. Jadi biarlah macam mana tadi, ialah kita menyertai khairat kematian dalam satu karya tempat kita tinggal. Jadi di situlah sebenarnya kita sedang menabung, kita sedang menguruskan urusan kematian kita dan ahli keluarga kita. Jadi join khairat kematian, ambil tahu dan aktif. Kemudian selalulah masjid dan surau untuk kita mendapatkan info-info dan juga dan kita sendiri cakna melihat keprihatinan ahli karya kita yang mungkin kalau ada yang memang susah dan sukar, dia nak menyertai nak bayar RM20, RM30, RM50 sebulan tu pun mungkin susah. Jadi tanggungjawab kita bersama untuk memudahkan urusan orang lain seperti mana kita suka orang lain memudahkan urusan kita. Sebenarnya kita kena rajin pergi ke surau atau masjid. Sebab kalau kita rajin pergi surau atau masjid, kita dapat banyak informasi daripada orang masjid dan surau dan lebih dikenali lah antara satu sama lain. Sebab bila orang tu tak pergi surau selalu kan, orang akan pelik. Oh, mungkin ada sesuatu berlaku. Itu adalah tempat sebenarnya untuk kita berkomunikasi dan dapat membantu antara satu sama lain. Dia punya motif itu kena selalu pergi surau masjid. Rajin-rajinkan diri, insya-Allah. Perlu ada kesedaran dalam diri sendiri juga ya. Mungkin dah perlu menabung untuk kecemasan. Itu penting. Itu yang pentingnya. Okey, dan apa pun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Rizal Kamaluddin atas topik yang saya kira kan mungkin ianya nampak simple tetapi ianya sangat berbaloi, memberikan ilmu kepada kita untuk mendepani kehidupan seharian, permudahkan urusan pengebumian jenazah dan sedikit sebanyak kita dapat ilmu hari ini, sama-samalah kita manfaatkannya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih juga kepada anda kerana bersama dengan kami waktu ketika ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Bernama TV. Banyak maklumat terkini khususnya berkaitan dengan isu semasa kami bawakan kepada anda hanya di Bernama TV. Saya Dina Syah Salim. Saya Nurul Umul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi.